Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okey, Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Kerana saya yakin sesi ini adalah untuk menambah nilai pada anda semua. Sesi ini untuk orang kata berkongsi ilmu pengalaman untuk anda semua. Dan saya yakin bila safety practitioner OYK lebih berilmu, lebih orang kata mempunyai senjata yang berbeza-beza, so kita akan dapat menaikkan martabat safety di Malaysia ni. Memang saya faham dekat Malaysia ni dengan majikan yang berbagai-bagai latar belakang, majikan yang orang kata berbagai-bagai orang kata persepsi, kita sebagai safety practitioner, sebagai OYK kena bersiap sedia untuk menghadapi dan juga menaikkan dan mertabatkan orang kata profession kita. Yes, profession safety ni memang dah lebih daripada 20 tahun pun. Betul? Sejak usia ada. Tetapi walaupun dah 20 tahun lebih pun, nampaknya majikan masih lagi belum matang. Pekerja lebih mencabar. Kerana apa? Sekarang ni ada pekerja lokal, ada pekerja import, dan juga ada pekerja-pekerja yang maybe datang daripada dunia yang ketiga. So itu juga menjadi cabaran untuk kita. Kerana apa? Di negara kita ni tenaga kerja ada pelbagai. So therefore kita akan ada gap yang besar dari segi orang kata pengetahuan, gap sebesar daripada segi akademik, gap yang besar dari segi pemahaman, dan juga kadang-kadang gap yang besar dari segi latar belakang, maybe bahasa dan juga sosio budaya. So that's why safety practitioner OYK, tak kira anda ni triple S ke, safety coordinator ke, SHO ke, atau siapa saja yang terlibat dalam safety, anda kena bersedia untuk menaikkan taraf ilmu diri anda. Anda kena bersedia untuk menaikkan orang kata skill anda. Dan anda juga bersedia untuk belajar ilmu baru, teknik baru, dan juga pendekatan baru berkaitan dengan senjata-senjata untuk menghadapi majikan dan juga pekerja. Kita kena faham benda ni. Kerana apa? Kalau tidak, kita hanya mengulang apa yang kita ada dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Okay? So, kita kena faham, untuk kita ada keputusan yang berbeza, untuk kita ada orang kata result yang berbeza, kita kena gunakan approach yang berbeza. Itu kita kena fahami benda tu. Kita tak boleh harapkan dengan approach yang sama, taktik yang sama, cara yang sama, kita akan dapat result berbeza. No. Perkara itu tak akan berlaku. So that's why saya telah committed untuk membantu semua OYK, membantu mereka-mereka yang terlibat dalam safety ni untuk mempertajamkan skill kita. Untuk orang kata belajar ilmu-ilmu baru. Tapi kita kena faham juga, kita akan bantu pada orang yang mahu dibantu. Ada juga maybe triple S kita, OYK kita,
SHO ke, safety coordinator, dan mereka-mereka yang terlibat dalam safety ni yang rasa selesa. Rasa mereka dah cukup lah sampai sekarang itu. Datang kerja untuk datang buat inspection sikit, buat toolbox sikit, buat briefing sikit. Lepas tu buatlah report apa yang patut, dan balik dan dapat gaji cukup. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okay? Di belakang kita ada profession safety yang kita kena protect. Di belakang kita ada profession safety yang kita bersama-sama orang kata perlu menaikkan dia. Di belakang kita adanya profession safety yang kita kena memartabatkan dia supaya siapa pun dalam bidang safety ni akan dihormati oleh majikan dan diikuti oleh pekerja. Kita kena faham that particular concept. So that's why in here, dia bukan hanya melambangkan individu sahaja. Dia adalah melambangkan profession itu keseluruhannya. So that's why, bantu saya untuk bantu profession kita, bantu saya untuk bantu rakan-rakan anda. Bantu saya untuk panggil rakan-rakan anda untuk kita sama-sama upgrade mereka. Tinggalkan masa kita beri alasan tentang majikan tak ikut. Tinggalkan masa kita bagi alasan worker tak nak ikut. Tinggalkan masa kita beri alasan kepada orang kata kontraktor ke, maybe vendor ke tak nak ikut. So kita hanya bersedia menghadapi suasana yang berbeza. Kita kena bersedia untuk gunakan senjata-senjata yang berbeza. Itu penting. Kalau tidak, kita masih lagi gunakan cara lama, teknik lama, tapi nak result yang berbeza. No. Perkara itu tak akan berlaku. So that's why kita kena faham, kita kena sama-sama bekerjasama untuk menaikkan profession kita. Boleh? So that's why tolong share, tolong juga love and like banyak sikit kat situ. Faham saya? Tolong beri manfaat. Kerana saya yakin satu perkara, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh menyampaikan sesuatu dengan lebih baik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada ramai orang. So that's why tujuan kita dekat sini adalah untuk pastikan semua rakan-rakan kita di-upgrade dengan betul. Semua rakan-rakan kita, rakan seperjuangan kita disampaikan dengan ilmu yang betul. Dan kita mesti bijak untuk menjawab, bijak untuk counter balik apa yang dikatakan oleh majikan, counter balik apa yang dikatakan oleh maybe pekerja-pekerja lain, dan counter balik apa yang tidak betul. Okay? So, siapa yang dah ada kat sini, tolong sampaikan, say hi, say hello. Dan jangan kedekut nak share, tolong share kat grup-grup anda tu. Grup melambak tapi tak nak tolong kawan-kawan kita. Tolong share sikit. Okay, good. So, kita tengok siapa ada malam ni. Okay, good. So, alhamdulillah, malam ni kita ada bersama kita. Hai, Tony. Apa khabar, Tony? Say hello. Hai, Tony. Okay, hello, Tony. Suryani, apa khabar, Suryani? Alhamdulillah, Suryani. Surashan, excellent. Always excellent, Surashan. Upgrade ilmu tu. Dan tolong share kat kawan-kawan kita. Panggil kawan-kawan kita tu. Jemput kawan-kawan kita safety yang lain yang lihat tak nak belajar tu. Lepas tu komplain banyak. Komplain, kerja-kerja komplain. So, kita kena faham. Kita ada dua choice. Sama kita nak komplain atau kita nak ada ilmu untuk perbaiki keadaan. Betul? That one. Okay? So, kita ada juga hai, apa khabar? Gaddafi, apa khabar, Gaddafi? Okay, terus Gaddafi, terima kasih. Okay, bagus. Iskandar, apa khabar, Iskandar? Sihat? Alhamdulillah. So, kita ada juga Azizul, apa khabar, Azizul? Apa khabar, orang Kulim sihat? Okay, good. Dan kita juga ada Waalaikumsalam. Okay, kita ada juga Has, apa khabar, Has? Okay. Okay, so kita ada juga siapa ni? Haziq. Haziq, apa khabar? Encik Mak Isa. Apa khabar, Encik Isa? Okay, good. So, malam ni, kita nak berbetulkan persepsi majikan terhadap safety. Persepsi majikan terhadap perkara yang kita kena perbetulkan. Okay, so kita kena pesan dengan majikan kita dengan betul. Orang kata, oh Encik Fakrul, majikan, takkan kita nak tegur. Oh Encik Fakrul, majikan, nanti kalau kita tegur, ada pula flashback pada kita, adalah kesan pada kita. Kita kena faham, tuan-tuan. Okay, tugas kita sebagai safety adalah sebagai tuan penasihat. Sebagai apa? Penasihat. Tulis itu. Tugas safety sebagai penasihat. So, bila kita menasihati majikan, kita tidak boleh meletakkan benda yang bagus saja. Kita tak boleh bagi tahu majikan semua betul saja.
Kita tak boleh orang kata majikan berkata benda tu tak betul, kita tidak boleh memberitahu dengan tepat. So kita mesti dalam position untuk memperbetulkan kesilapan. Kita mesti dalam position untuk pastikan majikan di adjust. Adjust. Tulis kat situ adjust. Okay. So the adjust dari segi pemikiran dia. So that's why tugas kita sebagai tuan penasihat ataupun penasihat adalah untuk memastikan majikan mempunyai pemikiran yang betul dalam safety. Majikan mengeluarkan kata-kata yang betul kepada pekerja. Majikan mempunyai orang kata persepsi yang tepat mengenai safety. Siapa lagi kalau yang tak nak membetulkan mereka? Betul? Kita kena betulkan mereka. So malam ni kita akan share lagi apa perkara lagi yang kita nak tegur majikan. Dan kita nak memperbetulkan kepala otak mereka. Okey? Siapa yang nak beritahu saya nak, tulis saya nak lagi. Beritahu saya nak. Dan jangan lupa tolong share dekat 10 grup, tolong share dekat 5 grup, tolong share dekat grup-grup apa yang anda ada. Jangan kedekut sangat. Okey, tolong share on that part supaya grup-grup yang lain tu sedar bahawa mereka jangan lagi bagi alasan ada orang yang nak bantu mereka. Betul? On that part. Okey, siapa yang nak? Tulis kat itu nak. Macam tak nak je. Okey, good. Okey, bagus. Betul. Okey, good. Siapa nak? Tulis bagi tahu nak. Aduh, macam tak nak je, tak apalah. Nanti kita kita akhiri je sesi ni. Boleh? Okey, good. So, malam ni kita nak memperbetulkan persepsi majikan dan juga kita kena pesan kepada majikan kita untuk memperbetulkan perspektif dia. Okey, so malam ni apa yang kita nak betulkan? Okey, kerana ramai dah nak itu, kita betulkan the next session. Yang penting sekali. Apa dia? Okey. So this one. Kita akan betulkan. Selalu majikan berkata apa dia? Bagi tahu majikan kan begitu. Boleh tak kita nak comply minimum saja dengan safety? Boleh tak kita nak comply minimum saja dengan legal? Boleh tak kita nak orang kata comply dengan secara minimum dalam legal? Dan saya pun kadang-kadang ada juga anak-anak murid saya, maybe SHO yang kata, Encik Fakrul, bagaimana kita nak comply dengan minimum? Ada juga safety yang berkata, bos, ini minimum dalam safety. Bos, ini minimum dalam legal. Bos, ini minimum dalam guideline. Dalam majikan minta minimum, engkau pun bagi nasihat minimum. Bagi tahu bos, kalau kata bos bagi tahu kita nak comply minimum saja dalam legal atau OSHA, bagi tahu dia apa dah? Salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Okey. Kita nak comply minima saja dalam legal. Kita nak comply minima saja dalam safety. Kita nak comply minima saja dalam orang kata guideline of safety. Ataupun kita nak comply minima saja dengan client requirement on safety. So kita kena faham. Dalam safety tidak ada minimum. Tulis kat situ. Okay, tulis kat situ. Kalau bos kata kena comply minima saja dalam legal, tulis kat situ. Salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Kerana apa? Bila dia kata nak comply dengan minima ataupun nak comply secara minimum dalam safety ataupun comply minimum dalam OSHA, bagi tahu dia salah tu bos. Apa dah? Salah tu. Okay. Kerana apa? Bila you kata you comply dengan minima, dalam safety tidak ada minima. Okay. Dalam safety tidak ada maksima. Okay. So kita kena faham that particular concept. Dalam safety, betul Tony, dalam safety tidak ada minima. So that's why kalau kata bos cakap, nak comply dengan minima, bagi tahu dia bos, salah tu bos. Dalam safety tidak ada minima. Dalam safety kita ada as far as practicable. Tulis kat bawah tu. Okay. Okay, so tulis kat bawah tu. So maknanya apa? Dalam safety tidak ada parameter minima. Dalam safety untuk you comply dengan legal dengan OSHA tidak ada minima. Untuk safety untuk you comply dengan client requirement tidak ada minima. So kalau kata bos kata, kita nak comply dengan minima, apa jawapan dia? Salah tu bos. Apa dah? Okay, bagi tahu apa? Salah tu bos. Okay. Okay, so kita kena faham benda tu. So dalam safety yang kita ada apa dia?
as far as practicable. So bagi tahu dengan bos, dalam legal, kita punya approach adalah as far as practicable. Bagi tahu dengan bos, dalam orang kata kontrak yang berkaitan dengan safety, kita punya term adalah as far as practicable. Dan juga dalam safety, yang kita kena terangkan dengan majikan, terangkan dengan manager, tidak ada minimum, tapi yang ada adalah as far as practicable. Tulis kat situ. On that part. Betul? Yes. So, maksud dia apa dia? Kalau kata bos cakap apa dia? Nak minima dalam safety, nak comply minima dengan legal, nak comply minima dengan safety ataupun client requirement on safety, bagi tahu dia apa? Salah tu bos. Kita kena ulang-ulang bagi tahu dia salah tu bos. Tidak ada minima dalam safety. Tidak ada minima dalam comply dengan legal. Tidak ada minima dalam memastikan pematuhan safety. Yang kita ada apa dah? As far as practicable. Itu kita kena jelaskan. Dan maybe dia akan tanya, oh bos, apa benda as far as practicable? Bila dia dah tanya, korek lah. Kau kena terangkan dengan betul. Okay, terangkan dengan betul. Maksudnya, in here, dalam safety, kita ada dua saja. Comply, tak comply. Apa dah? Comply, tak comply. So, we have to understand that particular concept. Tidak ada minima, tak ada maksima, tak ada orang kata kita nak comply sikit-sikit aja. Oh, kita nak orang kata mana yang boleh je. Tidak. Nasihatkan majikan dengan betul. Bagi tahu majikan dengan tepat. Apa dia? Tidak ada minima dalam safety. That's why, perkara-perkara ni nampak mudah ya tuan-tuan. Perkara-perkara ni nampak macam, bolehlah senang cakap. Cuba kau buat. Bila majikan cakap, kau tak kerti nak jawab. Bila majikan cakap, kau tak kerti nak patah balik. Bila majikan cakap, kau tak tahu nak beritahu salah tu bos. Dan bila majikan cakap, kau kira hangguk je. Kerana pada pendapat kita, majikan yang bayar gaji, semua dia betul. No. Salah tu bos. Salah. Apa dah? Salah. Okay? Kerana apa? Dalam safety, kita kena faham tugas kita menasihati majikan. So, bila kita nak menasihati majikan, kita kena pastikan majikan itu mendapat persepsi yang betul. Majikan berkata-kata dengan betul. Faham saya? So, kalau dia kata apa dah? Minta minima ke maksimum, kau jangan tanya aku pula. Oh, Cik Fakrul apa yang minima? Oh, Cik Fakrul apa yang maksima? Aku selempangan kau baru tahu. Faham saya? Okay. So, tidak ada minima maksima dalam legal. Faham benda tu. Dan bila majikan cakap, kau kena betulkan. Okay, boleh? Okay, good. So, okay. Siapa yang ada tanya kat sini lagi? Okay. Setuju? Kalau setuju, cakap setuju kat situ. Kalau tak setuju, bagi tahu. Tak setuju. Tahulah aku nak sekolah dengan kau macam mana. Betul? Okay. As far dalam dia tiada minima. Betul. Okay. Time untuk telah. Excellent. Ingat. Must ada long as safety is practice. Okay, bagus. Okay, comply atau tak comply in safety. Bagus. Korek, explain dengan betul. Comply, not comply. Yes. Dalam safety, tiada minima. Bagus. Okay, siapa yang ada soalan? Ada yang, okay, good. Tuan, okay, Surah Shan bagi tahu apa? Tuan, setuju tak kalau safety auditor tidak report to PM? Soalnya reporting to client. Okay, Surah Shan. So, ini kita kena faham, Kita kena faham. Okay. Ada dua perkara dekat sini. Satu perkara dari segi gaji ataupun compensation. Betul dekat situ? Tak tulis gaji kan besar sangat, compensation lah. Compensation ni termasuk salary, termasuk maybe benefit yang you dapat, termasuk juga orang kata perks yang you dapat, termasuk maybe cuti dan sebagai employment. Orang kata. So employment is on behalf of employer. Kita kena faham tu juga. Dan in here, walaupun klien memang ada klien rep dia, tapi kita kena lihat who employ us. We have to due respect to those who employ us, then we have to advise the employer. Kita kena faham that particular role. Cuma isu dia adalah, adakah kita cukup ilmu nak menegur employer? Adakah kita cukup kekuatan untuk menegur employer? Adakah kita dalam position mempunyai
orang kata skill dan teknik untuk menegur employer. Itu isu dia sekarang. Dan yang paling penting kita kena apa? Berani. Apa dah? Berani. Isu dia adalah, adakah kita mempunyai keberanian untuk orang kata menegur employer? Itu saja. Kenapa? Kita kena faham, dalam legal, kita ada 3 kategori. Apa dah? Top management, managerial, non-managerial. So 3 ni perlukan bantuan kita sebagai advisor. Ketiga ni perlukan bantuan kita sebagai orang yang kompeten. Ketiga ni perlukan kita untuk membantu mereka, memastikan mereka pulang dengan selamat. Kita kena faham benda tu. Okay? So that's why apa-apa obligation pun adalah kepada employer. Faham tak? Employer. So bukan saya kata report to client tu tak boleh. Tapi mereka yang report to client dan client dia pula jadi employer. Boleh? So that's why we have to understand that. So, bila employer membuat sesuatu yang salah, bila employer memberi sesuatu maklumat yang tidak tepat, adalah menjadi tugas kita untuk memberitahu employer, betul? Dan membetulkan mereka. So, masalah kita adalah, adakah kita cukup berani untuk tegur employer? Adakah kita cukup berani untuk membetulkan mereka? Adakah kita cukup berani untuk pastikan mereka dalam landasan yang betul? Kerana kadang-kadang kita rasa employer dalam keadaan untuk maybe terminate kita, berhentikan kita, maybe orang kata ketepikan kita kalau dia tak suka, dan the worst scenario dia boleh juga terminate kita, betul? Saya faham benda tu. So that's why bila menjadi tuan penasihat ni, okay, kita kena ada cukup ilmu, cukup teknik, cukup taktik untuk menasihati. Betul? So that's why ia adalah berkaitan dengan jawatan sebagai tuan penasihat. Dan orang yang kita nak menasihati adalah majikan. Okay? Cuma kita kena faham, klien meletakkan requirement dalam kontrak. Betul? So bila ada dalam kontrak, dia perlukan seorang safety officer contohnya. Dia perlukan maybe 3 triple S. Faham kan? So, apa yang kita boleh bantu adalah memastikan apa yang klien nak dipenuhi. Itu tugas kita. Dan kita kena bagi tahu juga kepada klien. Dan ini juga saya pesan biasanya kepada JKKP officer. Bila kau pergi dekat site, bukan kau tutup safety people. Bila kau pergi dekat site, jumpa safety requirement tidak comply, jangan kau tutup safety officer, triple S sahaja. Yang you kena tanya adalah PM. Yang you kena tanya adalah orang yang bertanggungjawab dengan site tersebut. Yang you kena tanya adalah management ataupun top management of that particular site. Ini tak. Bila pergi dekat site, safety tak comply, kau tutup safety. Bila safety tak comply, kau cari safety triple S, kau bubur triple S. Faham tak? Salah tu, bos. Salah tu. We are in the same, orang kata, field. We are in the same interest. Faham tak? So, apa yang kita kena bagi tahu adalah, pada PM. Yang kita kena bagi tahu adalah pada majikan. Yang kita kena bagi tahu adalah kepada pengurusan site tersebut. Ataupun organisation tersebut. Betul? Bagilah love. Tak bagi love dengan like sikit. Korang ni makan free je. Bagilah love like itu. Bagi love like sikit, banyak sikit itu. Okay. Okay, good. So, we have to understand mana that particular situation. Okay. Memang kalau kita dapat orang kata berpihak pada klien, bagus. Tapi yang paling penting adalah kita dengan SHO ataupun dengan klien kena sama-sama bekerjasama. Bekerjasama untuk apa? Untuk pastikan setiap orang yang bekerja sihat dan selamat. Setiap orang yang bekerja pulang dengan sihat dan selamat. Dan memastikan juga majikan demonstrate komitmen terhadap safety and health. Okay, kita kena faham that particular thing. Okay, so saya believe ia adalah tanggungjawab saya, anda dan kita semua. Dan tanggungjawab sebagai penasihat adalah untuk memperbetulkan benda yang salah. So dalam session ini, sekiranya majikan bagi tahu, boleh tak kita comply dengan minimum? Boleh tak you bagi tahu saya apa yang minimum dalam legal? Boleh tak you bagi tahu apa yang minimum dalam kontrak yang kita boleh comply? So, you kena perbetulkan majikan. You kena perbetulkan PM.
you kena perbetulkan management on that side, ataupun management of that particular organisation, ataupun organisation di mana anda berada. Bagi tahu dia, bos, untuk comply minima, salah tu bos. Kerana tidak ada minima dalam safety. Tidak ada minima dalam legal on safety. Tidak ada minima dalam contractual requirement of safety. Yang ada apa dah? As far as practicable. Okey, betul. Saya tahu, saya faham. Bila kita dekat site tu, macam-macam kita punya dugaan dengan majikan. Banyak dugaan dengan PM. That's why bagus kalau dapat orang kata kita bekerja sama dengan klien. Kalau kita boleh park under klien, memanglah itu salah satu advantage. Tetapi sekiranya kita perlu ada majikan dan tugas kita adalah untuk menasihati majikan. Dan ingat, dalam menasihati memang ada risiko. Dalam memberi kebenaran kepada orang lain memang ada risiko. Dan bila kita nak memperbetulkan sesuatu, memang ada risiko. So that's why kita kena faham, bila bos cakap dan bila bos berkata-kata benda tu salah, kita kena perbetulkan. Kita kena maklumkan dia ini yang betul. Kita kena maklumkan dia apa yang betul. So kalau kata bos kata apa? Minima dalam safety, minima dalam legal, minima dalam compliant dengan safety client requirement, bagi tahu, salah tu bos. Tidak ada minima dalam safety. Yang ada adalah as far as practicable. Betulkan that particular part dan betulkan skrip tu. Kerana apa? Masalah safety ni kadang-kadang kita tidak cukup berani dan kita tak ada cukup kekuatan untuk menegur. Dan salah satu juga kadang-kadang bukan kita tak nak tegur. Saya pun faham juga. Kadang-kadang PM yang keras kepala. Kadang-kadang manager yang keras kepala. Kadang-kadang management yang kadang-kadang ada dia punya own way of doing things. No? So therefore in here, sebagai safety, apa yang saya tahu pesan adalah don't ever give up. Apa yang kita nak adalah kita belajar metod baru, belajar teknik baru dan terus menegur kalau benda itu memang perkara yang betul. Okay, boleh? Okay, good. So, I believe that kita learn sesuatu malam ni. Dan insyaAllah malam besok kita akan sambung lagi bagaimana kita nak beri pesanan pada majikan. Apa dia? Salah tu bos. Okay? So, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Okay, bye.